siapa yang baca surat al-waqi'ah, surah al-waqi'ah, kulla laylah, tiap-tiap malam, lam tusibhu, tidaklah dia akan ditimpa faqatun abada, kemiskinan selama-lamanya. Takkan miskin orang yang baca surah waqi'ah tiap-tiap malam. Ni Allah Mas'ud pegang kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau takut kalau anakku itu akan aku tinggalkan dalam keadaan miskin? Tak perlu risau wahai Osman, sebab aku telah menyuruh anakku agar membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, kerana aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Ni key point dia. Allah bin Mas'ud, dia kata tak payah kau fikirkan pasal anak aku Osman. Anak aku dah bagi dia satu amalan yang Nabi ajar pada aku, dan amalan itu akan dapat menyelamatkan anak aku walaupun lepas aku meninggal tak ada siapa tolong, dia akan dijaga oleh Allah. Kerana aku pernah dengar, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, man qara'a suratal waqi'ah, siapa baca surah waqi'ah, kulla laylah, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, lam tusibhu faqatun abada. Man qara'a, siapa yang baca suratal waqi'ah, surah al-waqi'ah, kulla laylah, tiap-tiap malam, lam tusibhu, tidaklah dia akan ditimpa faqatun abada, kemiskinan selama-lamanya. Takkan miskin orang yang baca surah waqi'ah tiap-tiap malam. Ni Allah Mas'ud pegang kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja suruhan membaca itu pada tiap-tiap malam, supaya membaca faham, bukan setakat baca, kata Buya Hamka. Baca, fahamkan isinya, lalu amalkan sekadar tenaga yang ada padanya. Sudah baca, faham, sudah faham, amalkan. Hati pun terbuka, ilham Allah akan datang dan tidak akan merasa canggung menghadapi hidup ini. Dan orang itu, orang yang membaca surah waqi'ah setiap malam, akan mengenal dari mana dia datang, di mana dia hidup sekarang, dan ke mana dia akan pergi. Surah waqi'ah akan memberikan kepada kita perspektif yang sebenar tentang hidup ini. Dari mana kita, kat mana kita sekarang, ke mana kita akan pergi, waqi'ah akan bagi tahu. Maka apabila kita baca surah itu, yakni surah waqi'ah, kita perhatikan dengan saksama dengan jiwa kita, maka jiwa akan merasa kuat. Kita akan tidak merasa rendah diri kecuali kepada Allah. Kita akan rasa confident. Kita bukan sombong, tapi kita confident. Kita tahu kita ni siapa, kenapa kita datang sini, buat apa kita kat dunia. Namun kepada sesama manusia, kita tidak menggantungkan harapan. Orang yang pegang dengan surah waqi'ah, solid dia dengan Allah. Itulah kaya sejati, itulah kaya jiwa, kata Buya Hamka. Dan itulah yang amat penting dalam hidup kita. Itu pengenalan kepada surah Al-Waqi'ah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat pertama. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi peristiwa besar itu, kiamat itu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidaklah akan terjadi perkara itu dapat didustakan. Tak boleh tipu. Benda tu confirm jadi. Khafidatur rafi'ah, ada sebahagian benda direndahkan, dan sebahagian lagi rafi'ah, akan ditinggikan. 3 ayat pertama itu. Yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah, yang bermaksud apabila terjadi peristiwa besar itu. Di dalam Al-Quran, hari kiamat itu mendapat pelbagai nama, di antaranya Al-Haqqah, yang menjadi nama juga daripada 69 yang bererti yang sebenar. Disebut juga hari kiamat itu Al-Zilzal, yang bererti gempa bumi. Al-Qari'ah, yang bererti dalam surah ini peristiwa yang besar. Semuanya itu adalah nama hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, peristiwa itu tak akan dapat didustakan. Ialah peristiwa yang pasti terjadi. Dia menjadi salah satu rukun daripada rukun iman. Yang kelima, iaitu percaya kepada hari kiamat.
Kemudian di dalam Quran, rukun iman itu dicukupkan pada dua perkara, iaitu percaya pada Allah dan hari akhir. Pokok kepercayaan kepada Allah dan percaya pada hari akhir itu, maka percayalah bahawa hidup kita manusia ini akan dimulai lagi yang kedua di hari yang lain. Khafidatur rafi'ah, direndah dan ditinggikan. Dalam peredaran hari kiamat itu adalah yang direndahkan, iaitu barang yang tadinya tinggi, dan ada pula yang ditinggikan, iaitu barang yang rendah. Bukit dan gunung yang tinggi menjulang, satu kelak akan direndahkan dan disamakan dengan bumi. Gunung-gunung yang tinggi pada hari kiamat akan direndahkan. Khafidah. Kubur-kubur yang tadinya telah terpendam dalam bumi, dia akan ditinggikan, akan dinaikkan. Benda yang tinggi akan direndahkan, benda yang rendah akan dinaikkan. Akan keluarlah semua mayat-mayat yang berada dalam kubur. Dalam peredaran masa tiap-tiap hari, selalu kita lihat yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Semuanya berputar, semuanya tak tetap. Kata Buya Hamka, begitulah juga dalam hidup ini. Hidup ini kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Ada hari kita berada di atas, ada hari kita berada di bawah. Kalau kita berniaga, ada hari kita untung, ada hari kita rugi. Begitulah juga keadaan pada hari kiamat. Yang atas akan direndahkan, bukit-bukit, gunung-gunung akan direndahkan, dan mayat-mayat dalam kubur akan rafi'ah, akan dibawa naik untuk dihidupkan dan bertemu kembali, dihimpunkan di yaumul mahsyar. Cukuplah itu 3 ayat pertama surah Waqiah. Di samping kita dah dengar tadi tentang pengenalan surah Waqiah, kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita dan kita berada dalam lindungan kasih sayang Allah pada hari yaumul qiyamah nanti, hari mahsyar nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah tanwir koko terbaik.